KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semua sahabat-sahabat, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi ini, pada Ramadan yang mulia ini, pagi ini lagi sekali kita bersama dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Dan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan membicarakan tentang topik amalan-amalan sunnah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Dalam berpuasa di bulan Ramadan ada banyak amalan-amalan yang sebenarnya kita boleh buat. Cuma kita nak bila kita beramal itu kita menepati sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama sekali mestilah kita akan bangun sahur. Dan sahur ini adalah sunnah bagi orang yang berpuasa ataupun hendak berpuasa. Jadi Al-Imamul Khattabi mengatakan bahawa antara hikmah daripada pensyariatan bersahur ini adalah untuk menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah dan Islam itu tidak mahu menyusahkan umatnya. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad galakkan kita untuk nak berpuasa. Man arada ayyasuma falyatasahharu bi syai'. Sesiapa yang nak berpuasa maka bersahurlah. Bersahurlah dengan apa-apa sekalipun. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada bersahur itu terdapatnya keberkatan. Sebab bila kita bersahur, insya-Allah kita akan ada semakin banyak tenaga kita. Kita akan semakin kuat untuk nak menunaikan ibadah puasa, merebut ganjaran-ganjaran lain daripada amalan-amalan yang lain. Kemudian bagi sahabat-sahabat semua yang tak tahu, sebenarnya bila kita makan sahur ni, dia membezakan antara puasa orang Islam dan juga puasa orang bukan Islam. Puasa orang bukan Islam ni siapa? Daripada kalangan ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahar. Perbezaan antara puasa kita umat Islam dan juga puasa ahli kitab terletak pada makan sahur itu. Sebab dulu orang-orang ahli kitab ni bila dia berpuasa, dia dia punya waktu sahur ini bukan seperti kita yang mana kita boleh makan sahur sehingga waktu subuh. Tapi pada orang ahli kitab ni dulu, kalau mereka dah tertidur, maka tidak boleh lagi mereka bangun untuk nak makan sahur. Jadi Islam dia selalu galakkan kita supaya kita menyelisihi ahli kitab ataupun orang bukan Islam, dan ini hakikatnya satu nikmat yang sangat disyukuri dan kita perlu untuk nak ingat apa spirit of Islam. Islam suka untuk nak membezakan antara umat Islam dan juga penganut agama yang lain. Kemudian sahur ini seboleh-bolehnya jangan kita tinggalkan. Walaupun kita rasa macam kita ni kuat, kita rasa macam kita kenyang, kita tak mau bangun, susah liat nak bangun pagi, jangan kita tinggalkan sahur. Walaupun dapat minum seteguk air pun jadilah. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan as-sahuru akluhu barakah fala tad'uh. Sahur itu penuh dengan keberkatan, jangan kamu tinggalkan ia. Walau ay yajra'a ahadukum jar'atan mimma. Walaupun minum seteguk air pun bersahurlah. Fa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kerana Allah azza wa jal dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Bila Allah kata berselawat tu maksudnya Allah merahmati, Allah memuji, dan malaikat tu bila berselawat tu dia mendoakan pengampunan, dia mendoakan rahmat dan seumpama dengannya. Kemudian kita bila bersahur, semua orang bangun sahur, tapi ada orang dia kata tak apalah, tak nak bangun nanti kat subuh tu, sampai tertinggal waktu subuh. Ada orang pula dia nak sahur, dia kata sebelum tidur lah, tak apalah, dia nak bangun, dia tak nak bangun, dia nak sahur sebelum tidur. Sebenarnya sunnah ketika kita bersahur adalah kita melewatkan waktu sahur kita ketika hampir menjelang waktu fajar.
Maksudnya masa dekat-dekat subuh itulah masa yang sunnah untuk nak kita bersahur. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Anas daripada Zaid bin Thabit. Dia mengatakan bahawa tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah. Kami dulu pernah bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun pergi menunaikan salat. Anas tanya kepada Zaid, qultu kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak ataupun kadar tempoh di antara sahur dan juga menunaikan salat itu? Maka Zaid bin Thabit mengatakan 50 ayat, 50 ayat. Maksud 50 ayat ni kita boleh anggar dia tidak terlampau lama dan tak terlampau cepat. Taklah terlalu nak dekat waktu subuh sangat start makan sahur tu, dan tak terlampau lama. So 50 ayat ni bagi orang yang boleh membaca dengan baik, ayat-ayat yang sederhana, kita boleh anggarkan sekitar 20 minit sebelum kita solat subuh. Maka itulah waktu yang terbaik untuk nak kita bersahur. Dan antara faedah kita melewatkan sahur ini adalah antaranya kita akan semakin kuatlah untuk nak berpuasa. Kalau kita sahur terlampau awal pukul 1 pagi, pukul 12 malam, waktu tu jarak nak berbuka tu jauh kan. So kita akan rasa lebih tak larat nanti bila mana dah petang-petang. So Islam menggalakkan umatnya untuk nak melewatkan sahur. Cuma ada persoalan, boleh tak kita terus makan ataupun kita bersahur walaupun dah masuk waktu imsak? Waktu imsak ni biasanya dalam 10 minit sebelum azan subuh. Okey, waktu imsak ni apa maksud imsak? Imsak ni maksudnya menahan. Maksudnya kita dah tahan diri kita tak makan lah. Kalau kat Malaysia ni kita tengok 10 minit sebelum subuh tu biasa ditulis waktu imsak. Waktu imsak ni biasanya dibuat ni sebenarnya untuk nak suruh orang berhati-hati. Orang taklah macam kata masa dah masuk imsak ni barulah nak masak nasi, barulah nak makan berat-berat. Tak boleh lah. Maksudnya imsak ni dah bagi warning supaya kita dah ready untuk nak stop. Tapi bukan bererti haram tak boleh makan selepas waktu imsak, sebab tak ada dalil penetapan waktu imsak sebelum subuh ni sebenarnya. Yang ada dalam Al-Quran, apa Allah kata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata makanlah minum sampai terang bagimu benang putih daripada benang hitam, iaitu waktu salat subuh. Nabi SAW juga dalam sebuah hadis mengatakan al-fajru fajran. Fajrun yuhramu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tuhramu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Ada dua jenis fajar. Fajar yang pertama yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk salat, iaitu fajar sadiq. Ini fajar jenis ni yang dah masuk waktu solat subuh. Dan fajar yang kedua adalah fajar yang diharamkan untuk kita salat subuh tapi dihalalkan untuk kita makan. Ini fajar kadhib. Dia ada bentuk-bentuk cahaya itulah kalau kita nak tengok. Dia fajar kadhib ni dia lebih halus. Fajar sadiq ni dia nampak dia lebih ni, ataupun dia adalah perbezaan antara kedua cahaya tu. So maksudnya kita boleh makan walaupun dah masuk waktu imsak, tapi ketika itu kita berhati-hati dan bersedia untuk kita berhenti. Baik, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan amalan sunnah pada bulan Ramadan. Bertemu lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin pada hari ini insya-Allah, dan kita sedang membicarakan tentang topik amalan sunnah ketika bulan Ramadan. Yang tadi kita dah sebut tentang melewatkan sahur. Okey, bila kita dah berpuasa, apa yang kita akan happy? Kita akan gembira untuk nak berbuka. Jadi macam mana kalau kita nak berbuka puasa? Apa yang sunnah ketika kita berbuka? Nabi SAW galakkan kita, perintahkan kepada kita, masa kita nak berbuka puasa kita awalkan. Kalau sahur kita lewatkan, kalau buka kita awalkan. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr.
manusia ini akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi doakan kebaikan bagi orang yang suka segerakan berbuka. Jangan kita lambatkan. Jangan kita nak buka tu setengah jam, kita kata kenyang lagi, tak apalah, tak nak minum air, tak apa, minum pun tak apa. Walaupun apa yang ada itu kan, kita berbuka seawal yang mungkin. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Umat aku ini akan sentiasa berada di atas sunnahku, iaitu ajaran aku, selama dia tidak menunggu munculnya bintang di malam hari untuk berbuka puasa. Sebab ada dulu orang zaman dulu ni, dia tak mau berbuka lagi. Sampailah dah gelap, dah nampak bintang, dah jauh daripada masuk waktu maghrib. So inilah yang dilakukan oleh sesetengah golongan seperti Rafidah yang meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Mereka ini berbuka ketika nampak ataupun jelasnya munculnya bintang itu. Dan Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib. Bukan sampai lepas dah solat maghrib baru nak makan. So ini contoh tauladan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Abi Dawud, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabatun fa'ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin mimma. Nabi SAW biasanya berbuka dengan rutab. Rutab ni kurma separuh masak. Kita boleh nampak tanda dia tu, dia macam ada separuh kekuningan, separuh colour dia warna gelap sikit. Sebahagian orang dia kata ni kurma basah. Rasa dia macam kelak-kelak sikit, dia tak kering. Rutab. Nabi dia berbuka dengan rutab sebelum baginda menunaikan salat maghrib. Kata perawi ni lagi, kalau tak ada rutab, maka Nabi akan berbuka dengan kurma kering, dan kalau tak ada, baginda akan berbuka dengan seteguk air. Okey, sekarang ni saya nak minta kita semua renungkan sikitlah tentang hikmah daripada kita menyegerakan berbuka dan juga melewatkan bersahur. Sebenarnya antara hikmah dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak latih kita untuk bersegera menunaikan perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya. Tengok, ketika kita sedang makan sedap-sedap, Allah suruh kita lewatkan sahur. Kalau kita tengah lewat sahur, macam mana sedap sekalipun kita tengah kunyah ayam tu ke, daging tu ke, tapi bila azan je kita kena stop. Nampak tak? Maksudnya, kalaulah kita ini contohnya dalam kehidupan kita, kita selalu biasa melakukan maksiat yang memang seronok untuk nak kita buat. Walaupun kita dah suka buat benda tu, kita selesa, kita memang nak buat, tapi bila Allah perintahkan untuk stop, maka kita stop, kita berhenti. Jangan kita buat, segera berhenti. Jangan kita nak tangguh-tangguh, tak apalah, nantilah, tunggulah bila dah ikhlas, nanti tunggulah bila dah tua nanti. Begitu juga ketika kita berbuka, Allah suruh kita nak segera berbuka. Maksudnya bila kita dapat perintah daripada Allah, kita cepat-cepat buat. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Ada orang bila dia tahu ini perintah daripada Allah, Allah suruh dia buat, tapi dia rasa macam alah, nantilah, nanti kita malaslah, nantilah aku okey semua. Tapi kalau orang yang faham tentang hikmah daripada apa yang kita sebutkan, iaitu kita menyegerakan berbuka, melewatkan sahur, maka insya-Allah kita tidak akan bertangguh-tangguh lagi ketika kita mendengar sesuatu perintah daripada Allah ataupun larangan daripada Allah. Okey, kita nak berbuka dengan apa yang mungkin lebih menghampiri sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita ada sebutkan hadis daripada Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuba ataupun suka berbuka dengan rutab, kurma separuh masak itulah. Kalau tak ada kurma separuh masak rutab tu, kita boleh berbuka dengan kurma, ataupun kalau tak ada juga, bolehlah kita cuba untuk nak hampir-hampirkan rasa manis-manis seperti kurma itu. So antara ulama
ada yang menjelaskan kalau kita makan makanan yang manis-manis, dia membantu kita untuk nak lebih bertenaga ketika kita berbuka. Pernah tak kalau kita minum air kosong dengan kita minum air tebu? Bila kita minum air tebu tu, kita akan rasa lebih cergas. Kita akan rasa dah okey lah. Kalau kita dapat minum air tebu tu, makan sikit-sikit pun dah cukup dah. Sebab manis itu dia ada glukos, dia ada tenaga. Kemudian kita usahalah untuk kita berdoa ketika mana kita berbuka. Doa Nabi SAW kata, antara doa yang tidak ditolak dalam hadis riwayat Ibn Hibban adalah doa orang-orang yang hendak berbuka. Kemudian kalau kita nak berbuka, tak apa, nak baca bismillah pun boleh. Nak baca, ada sebuah riwayat dalam hadis Abi Daud yang Nabi kata dhahaba adh-dhama wa talatil uruq wa thabata al-ajru insya-Allah, yang bermaksud rasa haus dah hilang, urat-urat telah basah, pahala dah tetap insya-Allah. Ataupun kita nak doa lagi dalam riwayat Abi Daud, walaupun ada beberapa kritikan dan kelemahan, yang doa yang kita famous kan, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu pun tak ada masalah. Tapi kita doakan juga doa-doa lain untuk diri kita, mak ayah kita dan kawan-kawan kita semua. Okey, semua jangan ke mana-mana. Insya-Allah selepas ini kita bertemu lagi dalam segmen yang ketiga. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang ketiga. InsyaAllah pada segmen yang ketiga ini kita akan teruskan lagi dengan beberapa amalan yang sunnah yang untuk kita lakukan ketika bulan Ramadan ini. Okey, tadi kita dah bagi tahu kita kena melewatkan bersahur, kemudian menyegerakan berbuka, dan kita dah sebut beberapa sunnah yang berkaitan dengan dua perkara tersebut. Dan insya-Allah kita teruskan lagi, iaitu dengan amalan sunnah yang seterusnya ketika kita berRamadan ini, iaitu kita memberi makan ataupun kita belanja makan kepada orang, tak kiralah siapa-siapa yang senang ataupun yang susah. Ini semua sebahagian daripada sunnah yang mulia. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad berkata, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dia akan dapat semua pahala orang tu, tak berkurangan sedikit pun. Maksudnya insya-Allah kalau kita belanja makan orang yang baik-baik, kita belanja makan orang yang saleh, orang-orang yang kita tahu masya-Allah banyak amalannya ketika kita berpuasa, maka insya-Allah kita akan mendapat pahala yang sama seperti yang dilakukannya itu ketika dia berpuasa, tanpa ada berkurangan sedikit pun. Kalau dia insya-Allah rajin duk mengaji Quran, dia duk rajin untuk melakukan salat-salat sunat ataupun banyak amal ibadah yang lain, insya-Allah kita dapat tarik dia punya pahala tu sama seperti kita. Lagi ramai orang yang kita beri makan ketika Ramadan, lagi banyak pahala yang kita boleh dapat. Kerana itu kalau kita tengok para sahabat, ulama-ulama yang dulu, mereka ni akan cuba untuk nak berebut memberi makan orang-orang yang berpuasa. Dan kita tengok ramai juga dermawan-dermawan hari ini yang suka untuk nak belanja orang makan berbuka puasa. Ada yang suka nak belanja untuk nak bagi ke sekolah-sekolah tahfiz, sebab dia tahu masya-Allah pelajar-pelajar tahfiz ni selalu nak mengaji Quran, belajar dan seumpamanya, dia nak pahala-pahala tu. Ibnu Umar radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW, dikatakan dia ini tidak berbuka melainkan mesti bersama dengan anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin. Seorang ulama lain, Hamad bin Abi Sulaiman, setiap Ramadan diceritakan bahawa dia akan bagi lebih kurang 500 orang miskin untuk makan. Jadi bulan Ramadan ini kita kena selalu-selalulah belanja kawan-kawan kita ni untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita akan
rebut ganjaran apa dia? Al-Quran dan juga memberi makan. So sebab tu tadi Ibn Syihab kata bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran dan juga bulan kita memberi makan. Kemudian antara sunnah dan amalan yang boleh kita lakukan ketika Ramadan, kita kena rebut banyak-banyak, adalah kita banyakkan berderma dan beribadah pada bulan Ramadan. Nabi SAW ni adalah manusia yang paling pemurah. Kita jarang kan dengan Nabi ni pemurah. Kalau orang tanya kepada kita siapa tu pemurah, kita mungkin akan sebut Abu Bakar, kita akan sebut Abdul Rahman bin Auf, kita akan sebut Uthman bin Affan, ataupun kita akan sebut beberapa nama yang kita kenal sekarang. Tapi kita lupa sebenarnya manusia yang paling pemurah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni adalah manusia yang paling suka buat kebaikan, paling dermawan. Tetapi Nabi SAW ni paling dermawan sekali ketika Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika mana bertemu dengan Jibril. So Nabi SAW masa Ramadan ni dia double, dia triple, dia lebih bertambah. Kalau sebelum Ramadan pun Nabi dah terlampau pemurah, sangat-sangat generous, sangat-sangat baik, apatah lagi ketika Ramadan. Yang ini kita kena cuba untuk nak hidupkan ketika Ramadan. Budaya untuk nak kita membantu orang, budaya untuk nak kita derma, budaya untuk nak kita sumbang. Ini semua amalan yang sangat besar di sisi Islam. Ketika Ramadan, bulan yang kita kena lebihkan sikit daripada bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain kita mengaji Quran, semasa Ramadan kita tambah lagi. Kalau kita sehari dulu kita baca satu muka, mungkin Ramadan kita baca 10 muka. Kalau sebelum Ramadan kita solat sunat, buat tak buat, masa Ramadan kita tambah lagi. Kita tambah lagi solat sunat kita. Sebelum Ramadan mungkin kita ada sedekah sikit situ sana sini, masa Ramadan kita tambahkan lagi amount kita bersedekah, kerapkan lagi. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Faqama a'rabi فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لليل بالليل والناس نيام. Nabi kata di dalam syurga itu terdapat bilik-bilik yang kita boleh lihat. Luar dia terlihat bahagian dalam terlihat luar. Satu bilik yang indah, sangat transparent tapi sangat cantik. Sampai seorang badui ditanya, Rasulullah, untuk siapa bilik-bilik itu? Maka Nabi pun jawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang sentiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia semua sedang tidur. Banyakkan juga pada bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Man lam yaqra'ul Qur'ana fi syahr faqad hajarah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dalam masa sebulan, bererti dia telah meninggalkannya. So kita tak naklah menjauhi Al-Quran, kita tak nak meninggalkan Al-Quran. Bulan Ramadan sepatutnya bulan yang kita mendekatkan diri kita dengan amal ibadah. Kita semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semua, dan insya-Allah Allah kuatkan kita semua di atas ketaatan kepadanya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin, doakan saya dan juga doakan semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita semua yang dikasihi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.